Okay, so okay, there you go, page 61. Okay, cikgu besarkan dia. Okay, light and dark. Okay, so those who are coming, kita nak buat buku teks. Siapa tadi yang masuk? Cikgu tengok macam Najmi je, Najmi Khan. Kita nak tengok buku teks sekejap. Lepas ni kita sambung buku activity, and I would like to brief on an activity that you should do at home nanti. Ya, sikit lagi. Okay. So dalam situasi ni, okay, Mom, my torchlight is getting dim. Dia kata, apa dim tu? Malap. Dim ialah malap. So satu perkataan yang mudah untuk kita guna ni ialah dim. Lawan dia ialah bright. Dim lawan dia bright. Bright cerah, dim malap. Okay, so mak dia kata maybe the batteries are weak. Mungkin bateri dia sudah lemah. So we will change that later. Okay, so apa yang dia orang buat ni? Dia orang pergi menoreh di kebun. Kalau kamu tengok ni, inilah kehidupan mereka yang berada di ladang-ladang getah. Mereka akan bangun awal pagi. Kita belum bangun lagi, dia orang sudah bangun. They are already awake to go to their plantation ni, place areas of rubber trees di mana they are going to collect and do some activity macam ini. Dia menoreh getah ni. Jadi dia collect the rubber, kita panggil apa? Getah lah, getah ni dalam bekas-bekas macam cawan ni. Ni nampak tak? Ada macam bekas-bekas hitam ni. So mereka pun akan jual dia ke kilang-kilang supaya kilang dapat beli, dan dari itulah hasil pendapatan mereka ini waktu pagi. Belum lagi matahari muncul. Kamu tengok ni, dia dah pergi ke kerja. Sian dia orang. Okay, so next page 62. Okay, we already know the sources of light. Last time I said to you, kita kena bezakan. Okay, kalau dia boleh mengeluarkan cahaya dia sendiri, we consider them as the source of light. But if it's only reflecting light from others, we cannot call them as source of light. So light is an important requirement in our lives. Light is obtained from various sources such as, okay, ni ada 3 dia bagi. Number 1, the sun. Lampu, the matahari. Kita kasih dulu tengok kat sini. During the day, the sun is the main source of light. Sebenarnya matahari ni bukan sahaja sumber cahaya, tetapi dia adalah sumber tenaga. Sumber cahaya pun dia, sumber tenaga pun dia. Nanti we will learn in another year, macam bila masuk tahun 5, masuk tahun 6, kamu akan belajar kenapa dia adalah sumber tenaga. So sekarang kita belajar dia sumber cahaya. So sunlight is natural sebab dia adalah ciptaan Tuhan. So dia semula jadi wujud kalau kamu tengok dekat sini. So the sun actually give us light and heat. Dia beri kita cahaya, dan pada masa yang sama dia juga memberi kita haba. So kamu tengok dekat sini, kanak-kanak, the children are playing so cheerfully, bermain teng-teng. Bermain teng-teng. I think you can do it at home. Kalau ada adik-beradik ke, ada geng ke, so main dekat rumah macam ini seronok ni. Lepas tu semuanya, kalau kamu tengok, ada shadow. Ni ada shadow, ada shadow, ada shadow. Ini pun ada shadow. Ni tengok ni, budak ni tengah buat apa? Dia macam tengah memerhati dia punya bayang dia sendiri. This is caused by the sunlight. Okay, kemudian second source of light is the lamp. Lampu. Tidak semestinya lampu suluh, but any type of lamps. So there are many types of lamps. It can be torchlight, it can be street lamps, it can be car lamps or home lamps. So ini baru je sambut hari raya baru ni kan. Ni dipenuhi dengan decoration of light. So the light is also the
coming from the lamps. Tengok ni, nampak sangat cerah semuanya, keadaan jalan pun cerah. Ini sangat bagus. So then the third source of light is the fire. So fire is also giving us light. Okay, so bila kita nyalakan dia, so dia akan mengeluarkan cahaya juga, such as from the candle, oil lamp. Apa oil lamp? Per liter macam dia orang pakai ni. Oil lamp and torch. Torch ni pun bukan torch light tapi torch yang per liter tu. So kamu tengok dekat sini pelbagai-bagai sumber cahaya yang dapat diperoleh dari sekeliling. So dia pun tengok dekat sini ada satu haiwan, saya rasa saya sudah tanya dengan kamu dan saya rasa kamu pun tahu, the fireflies. Tengok ni, dalam botol ni dia buat apa? Dia tangkap dan dia masukkan ke dalam botol. Kenapa? Sebab the fireflies also have its own light. Dia boleh mengeluarkan cahaya sendiri juga. Jadi dia pun boleh dikira sebagai sumber cahaya juga, tetapi tidaklah kita gunakan dia sepanjang masa dan dalam tempoh yang lama sebab dia hanya boleh mengeluarkan cahaya dalam masa yang singkat sahaja. So dia kata, can it be a source of light? Yes, this animal can also be a source of light. Walaupun dia tidaklah keluarkan cahaya yang terang sangat seperti api dan juga lamp. Okay, now light and dark. Page 64. Ada satu aktiviti. Okay, why we can easily do activities in the lighted area, but what about in the dark area? Boleh tak nak buat aktiviti dengan mudah? So ini dia buat satu contoh aktiviti. Bila kamu masukkan kad-kad ini ke dalam tempat yang gelap dan terang, adakah kamu boleh membaca dia? Of course lah, cannot. Last time, I think you still remember you draw the hibiscus flower, but end up when it is dark, when you close your eyes and you cannot draw properly. But when you draw with your open eyes and then you can draw beautifully. So properly and beautifully, isn't it? So, okay, sekejap. Okay. Sekarang kita tengok muka surat 64 ni, aktiviti ni. So dia suruh masukkan ni, lepas tu kamu pun tengok, boleh tak kamu tengok huruf-huruf tersebut. So itu kita tak dapat buat dulu, it is okay. We are going to replace it with another kind of activity. Nanti kita akan minta kamu untuk siapkan dia. So, sorry cikgu semua ni. Okay. So record your observation dekat sini, ada masa. Okay, so muka surat 65 dia kata, is light important to humans? Yes, light is very important to humans, not only during the day but also at night. Bila siang pun penting, malam pun penting gunakan cahaya. So we are going to go to page 66 now. For those who are newly coming to the class, kita nak guna buku teks sekejap. Kita pergi muka surat 66. We are going to study about the shadow. Siapa yang baru masuk tu? Okay, so shadows, what are the cause of the shadows? How is it formed? How is a shadow formed? Macam mana boleh berlakunya bayang-bayang ni? Macam mana dia boleh wujud? What are the black objects following us? Apakah objek-objek hitam tu dikata? Itu kan bayang-bayang. So bayang-bayang biasanya kalau gelap, hitam, itu maksudnya bayang-bayang itu jelas. Okay, kita pun pergi ke bawah ini, satu aktiviti yang dibuat oleh murid tersebut. Okay, murid ini dia letakkan lampu suluh pada bahagian-bahagian tempat di A, B, C, D. Okay, adakah D, A, B, C, D ni akan boleh menghasilkan bayang-bayang? Senang saja. Kalau kalau objek tu is in between the light Okay, I'm sorry. Kalau bayang-bayang tu, kalau objek itu duduk di antara light and screen,
barulah dia boleh menghasilkan bayang-bayang. So banyak video tentang cara nak menghasilkan bayang-bayang ni sebenarnya. Okay. Excuse me, minum air sikit. Okay, so bayang-bayang terhasil apabila ada benda yang menghalang objek. So dekat sini ada dia tunjukkan satu kesimpulan. Okay, a shadow sorry. A shadow is formed when light is blocked by an object. Okay, block ni yang penting. Apa tu? Apa ni dia jadi macam ni? Okay, block. Tak apalah kita guna ni. Ya, maksudnya dihalang. Dihalang. Okay. Block maksudnya dihalang. Siapa yang menghalang dia? Objek. So ada objek yang tidak boleh menghalang cahaya. Ada objek yang boleh menghalang tetapi menghalang sebahagian sahaja daripada cahaya. Ada yang menghalang sepenuhnya. Jadi itu yang kita nak tengok dalam clarity of shadow ini. Okay, the clarity of shadow ni maksudnya kejelasan bayang-bayang. Okay, kita tengok kat sini. Cikgu nak tulis jugalah dia punya ni. Okay, observe the clarity, kejelasan. Okay, kejelasan bayang-bayang. Okay, ada yang dihalang sepenuhnya, yang dihalang sebahagian saja dan ada yang dihalang tidak boleh dihalang. Okay, so yang boleh menghalang ni akan menghasilkan bayang-bayang. Okay, so the white card, the torch. Okay, muka surat 67. Siapa yang baru masuk tu? We are now on page 67, 67. Okay, so white card ni untuk dijadikan sebagai screen. Kita nak tengok ada tak bayang pada screen. So kita gantikan sebagai white card sebab kita tak ada barangan yang lengkap kan. Okay, so objek yang penting dekat sini ialah plastic sheet, tracing paper and thick paper. So plastic sheet plastic sheet ni dia kita panggil dia. Okay, sekejap. Kita patutnya cikgu tulis dekat sini. Kita tulis dia. Plastic sheet dia ialah translucent. Transparent. Okay, dia adalah transparent. Okay, the tracing paper, kertas untuk kita menekap dia. Ni mungkin murid ada yang tahu, ada murid yang tak tahu. Tapi bila kita letak kertas di atas sesuatu objek, kita boleh tekap dia. Tekap bentuk-bentuk ataupun lukisan ke macam mana. Okay, so this is translucent. Okay, and this thick paper, dia kita panggil dia opaque. Sorry, wrong spelling. Okay, opaque. So, kenapa apa yang cikgu tulis ni? Transparent, dia tidak boleh menghalang sebarang cahaya. Transparent cannot block the light. Translucent only block partial of the light. Dia sebahagian sahaja cahaya tu boleh dihalang. But the opaque object can block all the light. So transparent object, dia nanti bila kita buat dia punya bayang-bayang, dia tidak bila kita suluh dia dengan lampu, so dia tidak ada bayang-bayang. But translucent, dia ada bayang, tetapi bayang dia cuma kabur, not clear. What about opaque? Opaque ni bila kita suluh dia, bayang-bayang dia sangat gelap, sangat jelas. So aktiviti ini
Tengok ni dia lukiskan bintang, lepas tu dia pun gunting, lukiskan bintang lepas tu gunting, tampalkan dia pada satu lidi macam ini. Okay, kamu nampak ni dia lukiskan pada lidi tu. Kemudian dia pun suluh dengan lampu. Dia pun tengok apa yang akan terhasil pada kad warna putih tadi. Adakah dia mempunyai bayang yang jelas ataupun tidak. Ni tengok ni gambar nombor 3 dan nombor 3 dengan number 4 ni, if we compare, number 3 ni dia ada shadow, ada bentuk bintang. But for the number 4 ni yang tidak ada bayang-bayang, tidak ada bentuk bintang yang terhasil. So dekat sini the plastic sheet, kita nak tengok dekat sini clear or less clear or no shadow. So the plastic sheet, the shadow is, so okay, kita tulis no shadow. Oh, wrong spelling. Sorry ya, wrong spelling. Okay, shadow, no shadow. And then the tracing paper ada, you got shadow but less clear shadow. Okay, less clear shadow. Shadow dia tidak jelas, kabur. Warna gelap tetapi tidak begitu gelap. Pada thick paper, kertas yang tebal tu, it got clear shadow. So you see here the difference between the object. Macam cikgu cakap tadi, the plastic sheet is transparent, tracing paper is translucent, thick paper opaque. I repeat, plastic sheet is transparent. Okay, cikgu tulis juga lah dekat sini tapi cikgu tulis warna lain. Boleh tak? Bagus juga ada jadual ni, transparent. Okay, dekat sini. Cikgu ni ya. Ini adalah translucent, lut cahaya, lut sinar. Ni lut cahaya, translucent ni lut cahaya. Dan ini dalam bahasa Melayu kita panggil dia opaque lah, tak payah tulis lengkap tu. Opaque. Ini perbezaan dia. Okay. So ada lagi objek-objek lain di seluruh rumah kita yang sebenarnya ada ciri-ciri yang sama seperti tiga objek ni, seperti plastic sheet, seperti tracing paper, seperti thick paper. Contohnya kita suluhkan pensel, dia akan jadi clear shadow sebab dia adalah opaque object. Tapi kalau misalnya kita suluh kita punya tingkap kan, tingkap rumah kita suluh lampu, it does not have shadow sebab dia adalah transparent. Dia tidak ada bayang-bayang. So berbagai-bagai objek di rumah kita kalau kita uji, if we investigate on our own, we can see that they are showing different clarity of shadow. Okay, so why objek-objek ni cikgu dah explain lah. Inilah sebab dia. Okay, now the shadow play, wayang kulit. Cikgu rasa ni mesti murid-murid happy kalau dapat buat ni. Especially kalau dapat buat persembahan dengan kawan-kawan. Tapi tak apalah kita tak dapat buat dulu, it's okay. So kamu tengok dekat sini. The shadow play, wayang kulit. Ini adalah wayang kulit. So apa yang dia buat? Dia letakkan boneka-boneka ni, kita panggil dia boneka ataupun watak-watak ini di depan cahaya. Kemudian ada skrin yang besar ni, skrin yang sangat besar. Dan apa yang berlaku? Dia dapat nampak bayang-bayang. Adakah dia nampak bayang-bayang tu berwarna-warni? Tidak. Bayang-bayang tu tidak akan jadi warna-warni seperti boneka itu. Boneka ni warna-warni, ada tengok ni muka dia orang ada warna, ada bibir warna merah, ada muka, lepas tu ada mata, lepas tu baju dia orang ni tengok ni cantik. Tetapi bila dibuat bayang-bayang tengok ni dia jadi warna gelap sahaja. Sama seperti ini. Notice that the shadows form on the white screen during the wayang kulit show. Objek yang sebenar ni, tengok ni. Kita nampak ada warna merah, ada warna pink, kemudian ada yang coklat dan sebagainya. But the shadow is dark, warna gelap sahaja. Hitam pun boleh cakap juga hitam, black color.
black and white. So the difference is the color, but the shape is the same. So shape, the plane of shadow is similar to the object. Okay, the shadow is clear because the object of the character does not allow the light to pass through. So dia jadi bayang-bayang. So shape is the same, but color is not the same. Itu perbezaan objek dengan bayang-bayang. Sama juga macam kita manusia, bayang-bayang manusia berwarna hitam. Tetapi kita ada warna putih, ada warna coklat. So itu perbezaannya. So ada satu keadaan dekat sini, dia kata Amin and Khairul, dua orang murid ni, flashing light onto a tree from different direction. Ada yang suluh dari kiri, ada yang suluh dari kanan. So dia tanya dengan kita, how many shadows of the tree are formed? Kenapa? Okay, dia tanya why. Okay, so ada dua dekat sini, jadi bayang akan jadi berapa? Dua juga. So bayang satu daripada kanan, satu daripada kiri, satu daripada kanan, satu daripada kiri. Oh, saya ingat pula tu. Kanan, lepas tu satu daripada kiri, lepas tu satu lagi ialah yang di tengah-tengah. Jadi ada berapa? Ada 3. Kenapa? Kerana sumber cahaya yang ni dia bercantum. Faham? So 1, 2, 3. So dia ada 3. You can test it at home if you have more than one source of light. So senang saja, kalau nak buat ni boleh pakai handphone pun boleh. Kalau tak nak pakai torchlight. Tapi kalau nak pakai torchlight, pastikan cahaya yang digunakan tu adalah dari torchlight yang sama jenis. So it's okay. We cannot do this, it's okay. Okay, so cikgu nak minta murid-murid semua, okay, siapa yang ada dekat sini ni, berapa orang? I think 10 lah yang hadir hari ni. Tak apa, cikgu akan maklumkan lagi, buat announcement in the class group later about this one. Okay, this assignment is considered as your amali project. Okay, so what should you do? You have to create a paper puppet play, but not necessarily about animals. So dekat dalam buku teks ni dia tunjukkan contoh tentang animals, but you can do cartoon pun boleh. So apa yang nak dibuat? Dia kata ni menariknya, buat wayang kulit, very interesting. Lepas tu create a play, nak kita buat juga, jom kita buat juga. So dia pun buat, tetapi dia buat menggunakan gambar-gambar haiwan. Apa yang diperlukan? Skewer. Apa tu skewer? Skewer ialah lidi sate. Kalau tak ada lidi sate, boleh gunakan batang aiskrim. The ice cream sticks. So senang je nak buat dia. Kamu lukis ataupun boleh print macam dia orang print gambar ni, gambar haiwan ni. So print, lepas tu potong dan tampal pada skewer, pada ice cream stick kalau tak ada. So boleh tampal dia dekat sini. Pastikan kertas kamu tu kertas yang tebal. Kalau tak dapat kertas yang tebal, cikgu bagi tips senang saja. Kamu buat dia 2 kali gambar ni. Okay, so contohnya kamu nak buat gambar macam dia ni, gambar kucing ke ni, atau harimau kot, ataupun singa, I don't know. Dia singa. So kamu print dia 2 kali, lepas tu kamu potong dia, kamu tampal dia depan dan di belakang. Dia akan jadi gelap. Boleh juga. So you see here, ada satu lagi benda selain daripada the puppet. Ni puppet kan? Puppet yang dia buat ni adalah puppet of animals. So dia juga kena buat dia punya layar dia ni. Okay, so cut the front back of the top of a box, kena buat ni. Lepas tu box tu kamu letakkan kertas warna putih, biar dia terbuka macam ini. And then you create the character or the puppet using skewer, and then you play it with your family. So poke the paper characters into the clay. Kamu boleh cocok daripada ni. Kalau kamu tak nak cocok dia pun boleh. Kamu nak pegang dia, kamu nak gerak-gerakkan dia pun boleh. Sebab
lagi seronok kalau kamu dapat gerakkan dia, nak bercakap ke, nak main macam main patung-patung ke pun boleh. So bila kamu hidupkan lampu, make sure that you can see the shadow from the front view, daripada depan. Dapat tengok kamu punya bayang-bayang. So kamu buat itu. Okay, can you do it? Saya harap kamu bolehlah buat ni aktiviti ni. I will do the announcement in your WhatsApp class and also in the Google Classroom. Okay, ini adalah contoh sahaja. Okay, ada siapa-siapa yang nak tanya tentang the shadow puppet ini? Ada tak? Saya harap clear ya. Nanti cikgu akan buat lagi announcement, tapi cikgu rasa cikgu yang hadir hari ini. Okay, sorang-sorang. Which one? Okay, siapa tu? Boleh tanya, boleh buka mikrofon siapa yang nak tanya. Okay. Mesti buat ke? Buat, mesti buat. Buat di rumah. Buat di rumah. Okay. Buat sebagai projek. Nanti bila buka sekolah, cikgu minta kamu buat persembahan di sekolah. Boleh? Buat dulu di rumah. Lepas tu nanti ambil gambar dia and submit. Nanti kalau misalnya kita ada hari persekolahan, kita minta untuk buat persembahan shadow play from the student. Okay? Ni tak payah, kalau misalnya kamu tak ada lampu suluh, okay, tak apa. Tak payah lampu suluh pun tak apa. Yang penting kamu buat dia punya screen ni dan juga puppet ni. Nak buat berapa puppet? Okay, cikgu beri pilihan kepada kamu. Macam dia ni, dia buat sampai 4 puppet ni kan. So 4 ni boleh juga. So sebab tu cikgu cakap tadi, kalau kamu tak nak buat tentang cerita animal, nak buat tentang cerita kartun pun boleh. Cikgu benarkan. Cikgu benarkan kamu buat. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Tak ada. Ada. Boleh faham yang hadir hari ni, cikgu minta kamu buat cikgu bagi masa dalam 3 minggu. Boleh? 3 minggu buat. Kalau tak ada kotak pun tak apa, kamu buat je guna kertas. Pun boleh. Sebab cikgu rasa yang paling penting bukannya kamu punya kotak tu, yang pentingnya ialah puppet tu. Biar dia cantik. Lepas tu cikgu nak tengok apa dia punya cerita dia. Okay, kalau semua sudah faham, cikgu nak sambung selesaikan buku aktiviti kalau macam tu. Boleh yang hadir ni boleh tolong buat Boleh bersedia terus buat minggu ni, terus buat. Nanti cikgu akan hantar pengumuman dia. So kamu siapkan dia. Okay, so kita awangku, sekarang kita nak pergi buku aktiviti. Ada ke tu awangku? Ada Okay. So kita nak pergi buku aktiviti kalau tak silap cikgu, kita belum siap di muka surat 41, is it? 41 dah ke 41? Cuba check muka surat 41 dah ke belum? Cikgu pun tak ingat dah hari tu muka surat berapa. Belum? Belum Okay, so 41. Let's go to page 41. Dah. Dah ke? Dah. Yang ni dah. So 42 done or not? No. Dah. Belum. Done. 42 done. Done. Okay, 42 done. 43. Belum. Okay, so 43 lah. Kalau macam tu 43. Okay. Okay, 43. Ini tak payahlah kalau macam tu. Okay, 43. Senang je ni. This is your project. So, okay, now senang saja, kita cuma nak buat apa saja. We are going to number the steps only. Okay, so cikgu nak sambung ni sekejap.
Okay, so ini senang saja. Okay, ready ya? Okay, ada 6 steps yang basic for you to do your shadow play. Tengok ni, shadow play. Okay, write the correct sequence of steps to correct a shadow play. Sorry, to create a shadow play. So prepare the tools and materials, place the object close to the wall, attach the object to a skewer. Lepas tu, trace and cut the shape of the object, sketch the required object, and lastly flash the torch onto the object and observe the shadow. So which one is going to be the first step? Of course lah, A. Okay, so write down number 1 here. Okay. Okay, this is number 1. Senang je ni. Okay, step number 1 is prepare the tools and material. Kemudian, okay, dah siap. Dah ada barang. Nak kena buat apa? Nak lukis dulu ke? Nak sketch dulu? Nak trace dulu? Trace dulu ke? Sketch dulu? Trace. Trace. Okay, very good. So number 2 is trace down here. Okay. Siap. Dan yang ketiga, nak buat apa? Sketch ke potong dulu? Dah potong, dah potong. Okay, trace and cut sudah potong. So, kita sketch the required object. Macam terbalik je lah. Which one? Betul lah ni. Okay. Sketch dulu cikgu rasa. Stretch. Okay, cikgu tersilap ni. Sepatutnya sketch dulu. Okay, sekejap cikgu punya papan ni. Okay. Ni nombor 2. Boleh? Sepatutnya kita sketch dulu. Kemudian baru kita potong. Ni. Trace and cut. Ini nombor 3. Tolong baiki ya. Siapa tadi kita salah tadi. Nombor 2 sepatutnya kita lukis dulu. Dah lukis, lepas tu baru kita potong number 3. Lepas tu bila dah potong, kita pun attach the skewer. Attach the skewer dekat kita punya puppet itu. Okay, here attach the object to the skewer. And number 5, we place the object to the wall. Letakkan dia pada dinding, tak payah screen pun tak apa. Lepas tu number 6, you light up the torchlight. Light up the torchlight. Lepas tu dia akan menghasilkan bayang-bayang. So ini 1, 5, 4, 3, 2, 6. 1, 2, 3, 1, 5, 4, 3, 2, 6. Cikgu dah buat pembetulan . Okay, so page 44. Is the last page for this topic. Okay. Okay, dia senang je, kita nak sambung dia je. Okay, so cikgu keluarkan pembaris. Okay, flash the torch onto the wall, form a shape using your hands. You can play at home. Ini memang seronok kalau buat ni, dapat buat macam-macam aktiviti. Dapat buat macam-macam bentuk. So number 1, yang mana satu? Ni bentuk apa ni? Seperti crab. So crab. The shadow of a crab. Lock. Okay, dah. Besar macam tu baru betul. Okay, so this is a crab. Okay.
Number 2, what is this? Gambar apa ni? Anjing ke kucing? Dog. I think it is a dog. So dog, kita sambung dia dengan dog shape. And number 3 is, what is this? Butterfly ke? Is it butterfly? I think it is butterfly. Okay, so senang ai. Sorry ya, dia punya zoom. Okay, zoomkan dia di sini. There you go. Senang je. Okay. Dah siap. Okay, so kita sudah tamat tajuk ini. Okay, sekejap . Okay. Bagi murid yang baru hadir, cikgu baru siapkan 2 muka surat tadi. Okay. Semua dah ada buku tulis tak? Belum. Belum? Buku tulis, buku yang pendek tu? Tak ada ? Ada. Ada? Ada buku tulis? So keluarkan buku tulis. Ada. Saya ada. Saya punya masih dekat sekolah. Masa dekat sekolah. Macam mana? Kalau yang belum ada. Cikgu, saya punya pun dekat sekolah. Dekat sekolah awak? Macam mana ni? Sama. Kalau Dekat sekolah. Kalau macam itu, kalau kamu yang belum ada buku, tapi cikgu nak jawab latihan ni. Okay, sekejap cikgu fikir. Okay, kalau macam itu, murid yang belum ada buku, cikgu minta kamu gunakan kertas kosong dululah. Okay, kita nak tulis sedikit nota. Okay, so siapa yang ada tu kamu tuliskan hari dan tarikh macam biasa. Today is dekat atas ni . So write down today date. Murid yang tak ada tu tak apalah, kamu tulis je dulu dekat kertas kosong. Okay ni, murid yang hadir, murid yang ada buku terus tulis . So today is Wednesday. Siapa yang tak ada buku guna kertas ke cikgu? Siapa yang tak ada buku kamu guna kertas dululah. Boleh ya? Ada dekat sekolah macam mana? Tapi bukan dengan cikgu kan? Ada dekat kelas ke? Ya. Dekat kelas. Ada dekat kelas. Tak apalah, kalau ada dekat kelas tak apa. Kalau ada dekat cikgu, tapi cikgu buku memang tak ada. Okay, tak apa tu. Kamu tulis saja dulu dekat kertas kosong. 16 June 2021. It's okay. Tak payah pergi ambil dulu. Tak payah. No need to go to school to collect the book. Sebab sekarang memang tak sesuai lah, masa yang tak sesuai. Okay, cikgu guna pen warna merah ni ya. So tajuk dia ialah light and dark.
Okay, and dark. Okay, gariskan kamu punya tajuk. Okay, pembaris. Lah. Pakai pembaris lah. Kita nak tulis nota sikit je sebagai apa yang kita belajar itu tadi. Okay, so okay ya. Okay, sekejap cikgu nak tengok setting dia. Object snapping into shape kan, dah kan ni. Okay lah bro. Okay. Okay, so yang pertama kita nak tuliskan dekat bulatan ini, warna merah semula. Okay, sources of light kita buat dekat tengah ni. Sources of light. Okay, so kita buat dia punya box. Okay, good. Kemudian ada 3, so sun. Yang kedua ialah lamp. Yang ketiga ialah fire. Okay, kemudian kita buat dia punya box one more time. Okay, betul. Okay, good. Okay, good. Okay. Okay, dekat sini sun kita tak payah buat apa-apa. Lamp ni kita nak buat dia punya bawah dia. Kita tulis street. Lamp. Okay. Lepas tu house. Besar ke kecil lah maksudnya? Semula lah yang ni. House lamp. Torchlight. Okay ya. Lah. Okay. Tak apalah ni dulu. Fire. Okay, so fire. Apa tadi? Oil lamp. Sekejap cikgu tengok dia punya ni. Cikgu nak candle, oil lamp and torch. Okay, candle. Oil lamp. And torch. Okay. Buat dia
Ini bulatan dia. Okay. Tak nak. Okay. Okay, so ini kita tukar dia punya warna jap. Tebal sikit. Okay, macam tu. Okay. Okay, ini sambungkan dia. Ini pun sambungkan dia. Ini sambung. Kemudian ini ke bawah. Okay. Okay. Ini pun. Dan one more. Okay. So saya simpan pembaris tu. Dah siap. Okay. Boleh salin dia. Okay. Okay, lepas tu dekat bawah ni just tulis saja not source of light. Sama dengan number 1 is moon. Ada dulu. Juga. Nak lah. Tak pun, tak apa. Okay.
Number 1 is moon. Number 2 is signboard. Okay, number 3 is vest. Cuba. Jadi. Okay. Okay, itu saja. Jadi macam ni pula. Tak apalah. So ya. Dia terus jadi jadual. Tak apa, tak payah. Okay, ini saja. Okay, itu saja nota untuk kita tulis. Dah? Okay, so remember to start. Belum siap, tak apa. Cikgu tinggalkan dekat sini page ni. Okay, so jangan lupa untuk buat the shadow puppet tu nanti kamu decide. Tapi tak perlu rushing. Kamu boleh fikir dulu nak buat tentang okay, kartun kegemaran kamu ke. Contohnya kamu suka main Among Us ke, jadi kamu nak buat Among Us pun boleh, game nak buat SpongeBob dengan Patrick ke boleh, ataupun kamu nak buat kartun apa yang cikgu tengok, kartun anime tu ke boleh juga. So tak nak buat tentang haiwan. Apa dia? Buat apa? Buat shadow puppet. Tadi yang cikgu ada beritahu tadi, shadow puppet ada di muka surat berapa? Saya dah laju sangat dah. Ni muka surat 70, muka surat 70 ni. Ni. Yang ni kena buat. Your project 3 minggu, cikgu bagi 3 weeks. Senang je, pilih mana-mana satu yang kamu buat. Kalau tak ada buat screen, kalau tak ada torchlight, it's okay. Hantar gambar kamu buat tu, muka surat 70 dengan 71 ni, yang ni. Ni. Dia buat macam ni, main ni. Tak payah, cikgu cadangkan, tak payahlah letakkan dia punya plasticine tu, clay. No need, because I think it is much more interesting if you can move around. Buat dia bergerak, baru seronok. Macam wayang kulit yang sebenar kan. Okay, so have you done copy this note? Yes. Yes, okay, done. Okay, very good. Yes. Okay, thank you very much. So, kalau murid yang tak ada buku lagi hari ni, it's okay. Tak payah pergi sekolah dulu untuk ambil. Kamu siapkan dulu dalam kertas. Nanti bila kamu dah ada buku, kamu tampalkan dia saja di dalam buku kamu. Cikgu tak ada masalah. Okay. And then for tomorrow, offline kan? Tomorrow is offline. So you check in the Google Classroom, ada sedikit quiz yang kamu boleh buat besok. So besok tak payah online, tak ada Google Meet, tak ada. So you just go into the Google Classroom. Kamu boleh check ada sedikit quiz lah. Simple je, senang je. Itu saja untuk besok. Simple je. Jawab quiz je, lepas tu dah siap. Tapi kamu boleh buat schedule. Namun saya Megan Tranquil to watch. Naklah belajar dulu siap. Okay. So that's all for today. Saat nanti dah nak masuk Zuhur, jangan lupa sembahyang Zuhur.
Lepas tu bantu ibu bapa kamu di rumah untuk sediakan lunch. Kalau dia ada masak, kamu tolong bantu, because this is the time now kita duduk di rumah kan. Duduk di rumah ni lah kita nak bantu ibu bapa kita, nak belajar macam-macam dengan ibu bapa kita di rumah. So makin menyeronokkan sebab kita berada bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Is it not? Dia jadi di rumah ni, bersihkan rumah, bantu ibu bapa kamu untuk bersihkan rumah. Kalau misalnya mak kamu nak masak, kamu bantu dia masak, sediakan makan dan minum bersama-sama. It's going to be a happy time for all of you staying at home now. Lepas tu jaga kesihatan, jaga kebersihan selalu. Cikgu ucapkan selamat, tapi dah belum hujung minggu lagi, mana boleh hujung minggu lagi. Okay, tak apalah. So itu saja. Ada tak nak tanya apa-apa sebelum cikgu stop the class? Tak ada. Tak ada. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. You're welcome. Bye. Assalamualaikum. You teacher. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.